2.3 ni kita akan belajar berkaitan dengan gerakan jatuh bebas. Okey, gerakan jatuh bebas. Kita akan tengok dengan lebih lanjut lah gerakan jatuh bebas. Laser ke apa? Okey. Okey. Jadi apa yang dikatakan gerakan jatuh bebas? Kita tengok dekat sini. Oh. Okey, suatu objek dikatakan mengalami gerakan jatuh bebas. Okey. Jika pergerakan objek itu dipengaruhi oleh daya graviti sahaja. Okey. Jadi, kita boleh kata sesuatu itu jatuh bebas, gerakan jatuh bebas apabila dia dipengaruhi oleh tarikan graviti sahaja. Okey. Hanya tarikan graviti semata-mata, tak ada daya luar. Okey. Hal ini bermakna objek yang jatuh bebas tidak mengalami tindakan daya yang lain. Okey, tak ada daya lain. Seperti rintangan udara. Okey. Dia tak ada daya lain seperti rintangan udara. Okey. Jatuh bebas tidak mengalami tindakan daya yang lain. Okey. Seperti rintangan udara. Okey, itu adalah poin penting yang mana kamu kena tahu berkaitan dengan gerakan jatuh bebas. Jatuh bebas ni mesti hanya disebabkan oleh tarikan graviti saja. Okey, tak ada daya lain melainkan tarikan graviti. Okey, contohnya tak ada rintangan udara. Okey, tak ada angin tolak lah. Okey, tak ada tiba-tiba ada orang pergi tolak lagi benda tu bagi jatuh. Tu tak ada. Dia mesti hanya daya tarikan graviti saja. Okey. Contohnya kita tengok sebiji buah kelapa jatuh dari pokok kelapa. Adakah pergerakan buah kelapa itu merupakan gerakan jatuh bebas? Okey. Contoh kat sini dia tanya kamu kan. Okey, sebiji buah kelapa jatuh dari pokok kelapa. Okey. Buah kelapa ni jatuh ke bawah. Dia gerakan bebas ke tidak? Agak-agak kamu lah. Tak. Kenapa tak? Sebab dia jatuh ke bawah. Memanglah jatuh ke bawah. Tak ada jatuh ke atas. Kenapa kita katakan dia bukan jatuh dengan gerakan bebas? Gerakan jatuh bebas. Kenapa kita bukan kata dia adalah gerakan jatuh bebas? Siapa-siapa ada idea tak? Bagi idea, bagi pendapat je. Aku nak dengar pendapat kamu. Lain. Apa? Tak ada daya yang lain. Okey, tak ada daya lain. Kalau tak ada daya yang lain, bermakna dia adalah gerakan jatuh bebas. Sekarang ni dia gerakan jatuh bebas ataupun tidak? Kamu rasalah agak-agak kamu betul ke salah tak apa. Kita nak bincangkan benda ni. Agak-agak kamu. Dia gerakan jatuh bebas ataupun tidak? Okey, tak apa. Cikgu bagi kamu cuba fikir aja. Jatuh bebas atau tidak? Okey. Jawapan dia, buah kelapa jatuh ke bawah merupakan bukan gerakan jatuh bebas. Dia bukan gerakan jatuh bebas. Sebab apa? Ia adalah disebabkan bila buah kelapa jatuh, dia ada rintangan udara. Okey? Dekat persekitaran kita ni ada rintangan udara kan? Jadi, bila satu buah ataupun objek jatuh ke bawah, dia akan ada rintangan udara. Jadi, dia bukanlah gerakan jatuh bebas. Okey? Gerakan jatuh bebas ni mesti tak ada daya yang lain seperti rintangan udara. Okey, mesti tak ada rintangan udara baru boleh jatuh bebas. Okey? Jadi kita tengok kat sini dia kata, jatuh bebas ialah keadaan di mana objek jatuh disebabkan oleh daya tarikan graviti sahaja. Macam cikgu cerita tadi. Objek yang jatuh mesti disebabkan daya tarikan graviti sahaja. Mesti tak ada rintangan udara. Macam mana kita nak
tahu ada rintangan udara ke tak? Macam mana kita nak buat gerakan jatuh bebas ni? Sebab di bumi ni mesti ada udara kan? Okey, di bumi mesti ada udara. Jadi, macam mana dia nak jatuh bebas? Bila jatuh mesti kena rintangan udara. Tapi nanti kita akan belajar nanti macam mana. Okey, kita akan tengok. Okey, kita tengok. Pecutan graviti. Okey, pecutan graviti. Okey, kita bab ni kita akan belajar. Pertama, gerakan jatuh bebas. Okey. Kedua adalah pecutan graviti. Okey, sebenarnya benda ni, dua ni adalah berkait lah. Pecutan graviti dengan gerakan jatuh bebas. Kita akan tengok pecutan graviti pula. Okey. Jadi kita tahu jatuh bebas mesti ditarik oleh daya. Daya tarikan graviti. Okey. Objek yang jatuh daripada atas ke bawah mesti disebabkan oleh daya tarikan graviti. Okey. Bila ada daya tarikan graviti, dia akan ada pecutan graviti. Dia akan ada pecutan graviti. Okey, apa itu pecutan graviti? Kita tengok. Objek jatuh disebabkan ditarik oleh daya tarikan graviti bumi. Okey. Jadi kita tahu satu objek yang jatuh ke bawah mesti disebabkan oleh daya tarikan graviti. Okey. Daya tarikan graviti menyebabkan objek jatuh dengan pecutan. Okey, jadi bermakna sekarang bila objek jatuh dia akan bergerak. Okey, bergerak daripada atas jatuh ke bawah. Okey, daripada atas jatuh ke bawah dia akan bergerak semakin laju. Okey, mula-mula perlahan, mula kosong kan. Mula tak jatuh kan. Bila jatuh dia akan bergerak semakin laju, semakin laju, semakin laju, semakin laju, semakin laju. Sampai ke bawah sebelum cecah tanah. Okey. Objek tersebut berada dalam kedudukan yang paling laju. Okey. Mana dia daripada perlahan semakin laju. Sampai ke bawah dia adalah yang paling laju kat situ. Okey. Jadi tarikan graviti menyebabkan objek jatuh dengan pecutan. Itu maksud dia jatuh dengan pecutan. Jatuh dengan pecutan ni maksudnya objek itu semakin laju. Semakin jatuh, semakin bawah, semakin laju. Dengan pecutan itu dengan semakin laju. Okey. Dia kata memecut kan? Pecutan kan? Pecutan menyebabkan sesuatu itu semakin laju. Okey. Jadi objek itu bila jatuh daripada atas turun ke bawah, mana daripada atas jadi slow, laju dan di bawah sekali itu mesti paling laju. Okey. Jadi pecutan graviti ni yang kita panggil sebagai pecutan sebab dia daripada perlahan jatuh ke bawah dia semakin laju. Itu yang kita panggil sebagai pecutan. Jadi kita tahu kita bagi nama dia sebagai pecutan graviti. Sebab apa? Dia ditarik oleh daya tarikan graviti. Jadi kita bagi nama dia sebagai pecutan graviti. Okey, pecutan graviti ialah pecutan yang dialami oleh objek disebabkan oleh daya tarikan graviti. Okey, pecutan yang dialami disebabkan oleh daya tarikan graviti. Bila ditarik oleh graviti, objek itu memecut menjadi semakin laju. Okey. Sebab itulah kalau kamu lompat daripada kerusi turun ke lantai, kamu tak sakit. Tapi cuba kamu panjat bangunan sekolah, okey, tingkat 1, terjun bangunan, kamu boleh jadi sakit. Betul? Disebabkan apa? Sebab kelajuan kamu semakin laju. Bila dia semakin tinggi, kamu akan memecut dengan semakin laju. Okey? Itu disebabkan oleh tarikan graviti menyebabkan kamu mengalami pecutan graviti. Okey? Laju kamu semakin laju. Semakin tinggi, semakin laju dia jatuh ke bawah. Okey. Jadi, nilai pecutan piawai. Okey, nilai piawai dia. Okey, nilai yang sebenar-benar dia lah. Yang paling tepat adalah, yang standard orang guna adalah 9.81. Ini adalah nilai pecutan graviti yang paling tepat lah. Okey. Yang paling tepat adalah 9.81 ms-2. Tapi dekat peringkat sekolah, kamu akan gunakan nilai graviti bersamaan dengan G sama dengan
10 ms negatif 2. Ini adalah untuk memudahkan kamu mengira lah. Okey. Untuk memudahkan kamu mengira peringkat sekolah kamu guna pecutan graviti bersamaan dengan 10. Okey, pecutan graviti bersamaan dengan 10. Okey, kalau yang sebenarnya nilai dia yang paling tepat adalah 9.81 ms negatif 2. Okey. Jadi kita tengok laju objek yang jatuh bebas akan bertambah sebanyak 9.81 meter per saat setiap saat. Okey. Jadi kamu boleh faham tak apa itu pecutan graviti? Okey, boleh faham tak apa itu pecutan graviti? Faham. Faham Boleh tak yang lain okey tak? Boleh bayang tak Boleh, macam mana pecutan graviti ni? Boleh. Boleh Okey. Pecutan graviti ni mesti disebabkan oleh tarikan graviti. Jadi objek yang jatuh dia jadi semakin laju. Okey. Laju objek yang jatuh bebas akan bertambah sebanyak 9.81 meter per saat. Okey. Okey, kita tengok kat sini. Ni kalau kat sekolah kita boleh lah buat aktiviti ni. Okey. Tapi sebabkan kat rumah ni tak boleh buat lah. Kamu tengok je lah. Okey. Rasanya kamu isi sekali Ada ruang kosong kot dalam buku modul kamu Kamu isi sekali kat sini. Tengok modul kamu ada ruang kosong tak? Dalam modul kamu rasanya ada ruang kosong. Kamu isilah buat nota kamu. Itulah nota kamu. Ni jatuh bebas ni. Kamu dah isi ke tak lagi? Surat apa cikgu? Ke surat 34 ni. Ke surat 34. Okey, dia tanya apakah maksud jatuh bebas. Ni isi tempat kosong. Print screen lagi kamu isi. Ke surat 31 ada petak kosong ni. Isilah. Ini ni. Jatuh bebas. Dia tanya maksud jatuh bebas. Kamu isi yang ni lah. Ni. Yang merah ni cikgu. Ni. Itu maksud jatuh bebas. Isi. Print screen dulu lah. Jadi kamu isi. Okey, boleh? Dah print screen? Boleh. Dah. Okey, next. Ni pecutan graviti. Tarikan graviti. Pecutan graviti ni. Tulis masuk. Ni semua ni yang dari hijau petak ni. Ini adalah untuk pecutan graviti. Print screen. Okey. Dah. Dah. Okey, semua dah print screen. Okey. Jadi kita tengok next pula. Okey. Jadi aktiviti 1 ni ada juga dalam buku modul kamu 3 surat 34 tu. Okey. Jadi kita sama-sama bincang lah kat sini. Okey. Rajah di sebelah menunjukkan foto stroboskop bagi bola yang jatuh bebas dalam graf laju lawan masa bagi gerakan dia. Okey. Jadi kamu tengok kat sini ni ada pita detik lah ni. Senang. Okey. Pita detik ni menunjukkan pergerakan bola yang jatuh bebas. Okey. Okey. Nombor 1. A. Terangkan hal laju bola. Okey. Perhatikan foto. Okey. Perhatikan foto ni. Terangkan hal laju bola. Okey. Kamu tengok hal laju bola ni agak-agak macam mana hal laju dia? Hal laju malar ke? Hal laju meningkat ke? Hal laju berkurang? Meningkat. Hal laju meningkat. Jadi kamu tulislah kat buku kamu hal laju meningkat. Jadi sebabkan dia jatuh bebas. Okey, kedudukan bola semakin bertambah, hal laju bola semakin bertambah. Okey. Jadi hal laju bola tu semakin bertambah lah. Okey. Sebab apa? Semakin tinggi semakin laju bola tu. Okey. Semakin laju bola tu jatuh lah. Kat bawah tu kedudukan dia paling laju. Contohnya kat sini. Muat meja je. Okey. Jadi contohnya kat sini Kat sini kedudukan dia, bola kedudukan kat sini.
Okey, kat sini hal laju dia kosong. VU dia sama dengan kosong. Okey, bila turun ke bawah sampai kat tengah-tengah ni, contohnya dia sampai V dia sama dengan 10. Bila sebelum cecah meja ni, sebelum cecah lantai, V dia akan jadi sama dengan 20. Mana kedudukan yang paling bawah ni, hal laju dia semakin laju. Okey, kamu kena faham macam tu. Okey, dekat atas dia paling perlahan, bila turun ke bawah dia semakin laju. Ni sama juga dengan gambar ni. Mula-mula dia pendek. Okey. Dia semakin jarak. Semakin jarak, semakin jarak. Maknanya dia semakin laju. Okey. Okey, apakah yang boleh anda simpulkan daripada kecurunan graf V melawan T? Okey, kamu tengok. Ini di sebelah kanan ni adalah graf V melawan T. Okey. Hal laju melawan masa. Okey, kalau bentuk graf straight meningkat macam ni, bermakna okey. Apakah yang boleh anda simpulkan daripada kecurunan? Kecurunan dia macam mana tu? Meningkat ke menurun? Kecurunan graf tu meningkat ke menurun? Meningkat. Meningkat. Kecurunan graf malar ke? Okey, kecurunan dia malar. Maknanya dia meningkat tapi secara malar lah. Kecurunan dia sama saja. Okey. Kecurunan dia sama. Kamu tengok kat sini. Kalau kamu kira kecurunan dia adalah sama nilai dia. Okey. Contohnya kat sini kamu kira lah kecurunan dia. Contoh cikgu kira kecurunan lah. Okey. 0, 1, 1. Kat sini 0, 4, 4. Okey, kita kira kecurunan dia. Okey. Kecurunan dia adalah M sama dengan 4 tolak 1 per dengan 0.4 tolak 1. Kamu akan dapat bersamaan 3 per 0.4. 0.3. Kamu akan dapat bersamaan dengan 30. Okey. Jadi, kecurunan dia bersamaan dengan 30. Okey, sepanjang garis tu, kecurunan dia bersamaan dengan 30. Jadi, kecurunan dia adalah malar, tidak meningkat. Kecurunan tidak meningkat. Okey, kecurunan dia adalah malar. Okey, bila kecurunan malar, ini bawa masuk pecutan dia pun adalah malar. Okey, apa yang kamu dah belajar sebelum ni. Okey, kalau kecurunan malar, okey, pecutan pun malar. Okey. Terangkan gerakan bola tersebut. Okey. Gerakan bola tersebut adalah pecutan dia malar. Maksudnya pecutan dia sama saja tidak berubah. Okey, pecutan sama tidak berubah. Ni silap ni 10. 10. Okey. Jadi kamu tulis jawapan dia kat situ. Pecutan dia malar. Okey, Galileo dikatakan melepaskan bola yang berlainan jisim dari atas menara condong Pisa. Beliau mendapat bahawa objek-objek berlainan jisim mengalami masa yang hampir sama untuk jatuh ke tanah. Okey. Okey, adalah satu saintis dekat luar negara, dia buat ujian. Okey, dia lakukan dia cuba naik dekat menara dan jatuhkan dua objek yang mempunyai jisim yang berbeza. Maknanya berat yang berbeza lah. Dan bahasa kampungnya berat yang berbeza. Tapi kita gunakan perkataan jisim. Okey, dia jatuhkan pada ketinggian sama. Jatuhkan dua objek yang mempunyai jisim yang berbeza. Bila jatuh ke bawah, dia jatuh dalam masa yang sama. Logik ke tak logik benda tu? Kamu rasa logik tak? Dua benda yang berat. Contohnya kamu ada kertas satu. Satu lagi ada bola. Okey. Macam ni lah. Bola satu, bola bowling. Satu lagi bola sepak. Okey, bola bowling, bola sepak. Kamu jatuhkan daripada ketinggian yang sama. Dan apabila jatuh ke bawah, dia jatuh pada masa yang sama. Kamu rasa logik ke tak logik apa dia buat ni? Tak. Bola bowling dengan bola ni. Patutnya dia jatuh yang mana dulu kamu rasa? Bola bowling. Bola bowling dulu. Sebab kamu kata bola bowling berat kan? Okey. Jadi, kita tengok benda tu.
Kita tengok benda tu. Kita tak nak tunjuk ni. Ni dia cerita pasal sejarah dia. Okey, kita nak tengok ni. Okey, kita tengok ni. Contohlah ada budak ni dia buat eksperimen. Daya tarikan graviti tidak dipengaruhi pecutan. Okey, sebenarnya daya tarikan graviti. Kamu jatuh disebabkan oleh daya tarikan graviti kan. Objek jatuh disebabkan oleh daya tarikan graviti. Jadi, sebenarnya daya tarikan graviti ni dipengaruhi oleh berat ataupun tidak. Adakah berat itu mempengaruhi? Okey, jadi kita nak tengok dekat sini. Okey, contohnya budak ni dia buat eksperimen. Okey, budak ni dia buat eksperimen ni. Okey, ni budak ni buat eksperimen ni. Okey. Budak ni buat eksperimen. Dua objek jisim dijatuhkan serentak ke rantai, tiba-tiba dia jatuh masa serentak. Okey, kita tengok apa budak ni buat. Sekejap. Saya nak play video ni. Jadi aku nak play video ni. Dia ada video. Ya. Okey, kita tengok video ni. Okey, budak ni jatuhkan dua objek yang berbeza, iaitu bola ladung dengan apa tu, tak nampak. Kita tengok. Dia jatuhkan. Okey, kita tengok yang lebih dekat. Okey, dia jatuh dalam masa yang serentak. Satu yang berat, yang besar tu berat, yang kecil tu dia lagi ringan. Okey, dia jatuh dalam masa yang serentak. Okey, kamu nampak dia jatuh dalam masa serentak. Okey, tengok lagi. Okey, contoh lagi. Okey, satu budak ni jatuhkan bola golf. Satu lagi jatuhkan kertas yang direnyuk. Okey, dijatuhkan serentak dan tiba di lantai pada masa yang sama. Okey, jadi kamu lihat kat sini. Patutnya kalau ikut logik kamu, yang berat akan jatuh dulu kan. Yang ringan akan jatuh kemudian. Okey, tapi kamu tengok bola golf, dia lebih berat berbanding dengan kertas yang direnyukkan. Okey, berbanding kertas yang direnyukkan ni. Kertas yang direnyukkan dan bola golf. Okey, tapi apabila kita jatuhkan, kita tengok yang mana yang jatuh dulu, yang mana jatuh kemudian ataupun kedua-duanya jatuh serentak. Kita tengok. Okey, kita tengok budak ni jatuh kan. Okey. Okey, kamu nampak bola tu dia jatuh dalam masa yang serentak. Okey. Bola golf dan juga kertas dia jatuh dalam masa yang serentak walaupun berat dia berbeza. Jadi sebenarnya dekat sini, okey, objek tarikan graviti, pecutan graviti tidak dipengaruhi oleh berat. Yang mana? Mana yang berat, mana yang ringan, dia akan jatuh serentak. Okey. Cuma kalau kamu tengok apa yang membezakan adalah setengah objek ada yang jatuh lambat sikit, ada setengah objek jatuh cepat sikit. Itu adalah disebabkan oleh adanya rintangan udara. Dekat persekitaran kita ni adanya rintangan udara. Jadi dia menyebabkan ada satu objek tu dia terkesan dengan rintangan udara, dia menyebabkan dia jatuh lambat. Jadi kita tengok. Ada video yang lagi menarik. Jadi kita jawab soalan ni dulu. Ni ada dalam buku Kamu isi ruangan kosong tu. Latihan dalam buku. Okey, kita tengok sini. Pegang batu yang berlainan saiz pada aras yang sama dan kemudian lepaskan dia secara serentak. Uraikan bagaimana hal laju batu berubah. Okey, hal laju dia berubah macam mana?
Semakin laju ke, semakin perlahan ke, ataupun sama saja laju dia? Okey, minta jawab lah. Respon. Laju, Semakin laju. semakin laju. Okey, laju bertambah. Kenapa? Laju bertambah. Okey, bandingkan masa yang diambil untuk batu cecah ke lantai. Dua batu tu. Cecah lantai. Pada masa yang sama ke tak sama? Berlainan. Sama. Okey, pada masa yang sama. Okey, sebab tarikan graviti tidak dipengaruhi oleh berat ataupun bentuk. Okey, tak dipengaruhi oleh berat ataupun bentuk sesuatu objek. Okey, adakah pecutan batu dipengaruhi oleh jisimnya? Okey, jawapan dia jisim tidak mempengaruhi pecutan. Okey, isi dekat dalam buku kamu tu. Okey, ni boleh jadi sebagai nota latihan ataupun nota kamu boleh buat ni. Okey. Boleh? Dah salin? Dah. Okey. Next. Ni kita dah tengok ni. Okey, tengok bola golf dengan kertas. Okey, satu kertas yang tak direnyuk. Okey, satu lagi bola golf dengan satu lagi kertas yang direnyuk. Okey, soalan nombor 3 dia tanya, bola golf dan sehelai kertas dipegang pada ketinggian yang sama dan dijatuhkan serentak. Okey. Objek yang manakah mencecah tanah dahulu? Okey. Bola golf dengan kertas yang tak remuk tu. Okey, ni eksperimen yang pertama, bola golf dengan kertas yang tak renyuk. Okey. Yang mana akan cecah ke tanah dulu? Bola golf. Okey, bola golf. Betul, bola golf. Okey. Terangkan mengapa. Idea. Cakap je idea. Kamu rasa kenapa bola golf yang sampai dulu. Kalau kan teori yang dia ajar, dia kata tak ada kaitan pun. Bentuk Sebab kertas tu apa? Dia macam mana? Bola golf lagi berat. Kalau ikutkan kita belajar tadi, berat tidak mempengaruhi. Dia macam kertas tu tak. Okey. Tak apa, Cikgu kamu faham fikir. tak? Saya Kita silap. tengok kat sini. Kertas, luas permukaan kertas besar. Okey, luas permukaan kertas besar, betul tak? Dia besar. Okey, jadi bermakna bila ruang luas permukaan dia besar, jadi rintangan udara tu tinggi. Nak jatuh tu ada udara tolak. Betul tak? Udara tolak. Jadi sebab tu dia jatuh lambat. Okey, jatuh lambat sebab luas permukaan dia besar. Bila luas permukaan besar, rintangan udara pun tinggi. Jadi rintangan udara tinggi, dia nak jatuh ke bawah tu susah. Jadi itulah sebab dia. Kenapa bola golf jatuh dulu, kertas jatuh lambat. Tetapi, kalau kita ulang eksperimen, kita buat bola golf, masih lagi bola golf yang sama. Tapi kertas tu kita remukkan dia. Buat dia jadi bulat macam bola. Okey? Bola golf sama, kertas kita renyukkan jadi macam bola golf. Okey. Apa akan jadi? Ulang dengan bola golf dan sehelai kertas yang direnyukkan. Okey, objek manakah mencecah tanah dahulu? Objek mana yang cecah tanah dahulu? Bola golf. Lain ada jawapan lain lagi? Jatuh sama-sama. Okey. Dia Mio cakap jatuh sama-sama. Amalia cakap jatuh bola golf dulu. Okey. Amalia Siapa cakap tu? Amalia ke siapa cakap? Saya, Dina. Dina je. Ingatkan Amalia tadi. Okey. Jadi, kita tengok. Tadi kita dah tengok video. Sebenarnya, objek yang jatuh tu adalah pada masa yang sama. Bola golf dan kertas akan jatuh pada masa yang sama. Tadi kan kita dah tengok video yang budak tu jatuh tadi kan. Tadi satu bola golf, satu kertas yang direnyuk. Dia jatuh pada masa yang sama. Terangkan mengapa. Terangkan mengapa. Ni kamu nak cari alasan ni. Kenapa? Rintangan udara dia sikit. Luas permukaan dia kurang. Okey, luas permukaan kertas renyuk kecil. Rintangan udara dia pun kecil. Sebab tu dia jatuh pada masa yang sama. Jadi kita tengok. Yang video tadilah ni. Dina. Ni video tadi. Dina. Ni satu bola golf. Satu lagi. Ni bola golf. Ini kertas yang direnyukkan. Jadi kamu tengok dia jatuh pada masa yang sama. Okey.
dia jatuh pada masa yang sama. Tengok, pada masa yang sama. Mungkin ada perbezaan sikit lah. Itu pun disebabkan oleh rintangan udara. Okey, ni kita ada satu lagi video yang lagi menarik. Kita tengok kat sini. Okey, duit siling dan bulu pelepah dilepaskan dari ketinggian yang sama serentak di dalam makmal. Okey, pemerhatian. Okey, daya tarikan graviti. Okey, rintangan udara dia ke atas. Okey. Ini daya tarikan graviti dekat bulu pelepah. Okey, rintangan udara dia ke atas. Kamu tengok, ni dia buat dua. Okey. Okey. Kamu tengok kat sini dia buat dua arrow kan. Dua arrow ni maksud dia, ini dia buat satu arrow kan. Okey, ini maksudnya rintangan udara lagi tinggi berbanding rintangan udara pada duit siling. Okey. Rintangan udara dekat bulu pelepah ni lagi tinggi berbanding rintangan udara dekat siling ni. Ini maksud dia lah kenapa ini ada satu, ini ada dua. Okey. Jadi, kenapa rintangan udara tinggi dekat bulu pelepah ni? Ini disebabkan oleh ruas permukaan dia lebih besar. Jadi rintangan udara dia lagi tinggi. Duit siling dia ruas permukaan dia adalah kecil. Jadi rintangan udara dia pun kecil. Okey. Jadi pemerhatian kita akan buat, biasanya kalau kita buat, bulu pelepah jatuh lebih lambat daripada siling. Okey, ni cikgu tak ada tunjuk lah ini. Tanda dan labelkan daya tindak untuk siling. Okey, jadi penerangan dia adalah luas permukaan bulu pelepah besar, rintangan udara tinggi. Ini yang biasa kalau kita buat lah dekat eksperimen. Okey. Dalam kehidupan seharian, mengapa objek yang berat akan jatuh dan sampai ke permukaan bumi lebih cepat daripada objek yang ringan? Okey, kenapa benda yang lagi berat akan cepat jatuh? Okey, biasa dalam kehidupan seharian kita biasa. Okey, itu adalah disebabkan gerakan jatuh objek dalam udara. Mana ada udara. Kita buat eksperimen dekat bumi ni, dia ada udara. Jadi, objek jatuh dalam udara. Jadi, bila jatuh dalam udara, dia automatik ada rintangan udara. Jadi, terdapat daya lain seperti rintangan udara. Bila adanya udara, mesti wajib ada rintangan udara. Jadi, benda tu kita tak boleh elak. Tapi kalau kita buat eksperimen ni di luar angkasa lepas, okey, kat angkasa lepas, contohnya kat bulan tak ada udara. Okey, objek akan jatuh secara serentak dekat bulan. Tak kisahlah berat ke ringan ke, dia akan jatuh serentak. Okey. Okey, duit siling dan bulu pelepah yang sama diletakkan di dalam satu tiub vakum. Okey, tiub vakum ni kamu tahu apa maksud dia? Tahu apa tiub vakum ni? Tak tahu. Okey, tiub vakum ni adalah tiub yang mana dalam tiub itu tak ada udara. Udara dibuang. Okey, vakum ni maksud dia tempat yang tak ada udara. Vakum maksudnya tempat yang tak ada udara. Jadi dalam tiub ni tak ada udara. Okey, dan tiub ni tak ada udara ni. Kamu tengok gambar rajah ni, tiub ni tak ada udara. Okey, dan kemudiannya dijatuhkan serentak pada ketinggian sama. Okey, jadi bulu pelepah dengan dengan duit siling. Okey, contohnya bulu pelepah dengan duit siling dijatuhkan dalam ruang vakum pada ketinggian sama. Jadi agak-agak kamu, dia jatuh serentak ke jatuh berbeza? Boleh sabar-sabar? Dia jatuh serentak ke jatuh pada masa yang berbeza? Serentak. Jatuh serentak. Kenapa jatuh serentak? Sebab tak ada udara. Ya, betul. Sebab Tak ada rintangan. Tak ada rintangan udara. Dia tak ada udara dan dia tak ada rintangan udara lah. Okey. Jadi penerangan tu lah. Dalam vakum, tiada rintangan udara. Hanya daya tarikan graviti yang bertindak. Kedua-dua objek sampai ke lantai dengan pejutan graviti yang sama. Okey, itu kamu dah nampak dah. Mio dah nampak dah. Yang lain cikgu harap semua boleh faham lah. Yang tak respon tu harap kamu faham lah. Okey.
Okey. Apakah keadaan yang menyebabkan objek yang berlainan jenis jatuh pada pecutan yang sama? Ia adalah disebabkan oleh gerakan jatuh dalam keadaan vacuum. Maka objek yang jatuh bebas dalam medan graviti akan mengalami pecutan yang dikenali sebagai pecutan graviti. Okey. Jadi inilah yang kita katakan dia jatuh bebas. Objek yang jatuh hanya disebabkan oleh tarikan graviti saja. Jadi objek yang jatuh disebabkan oleh tarikan graviti saja kita panggil sebagai dia mengalami pecutan graviti. Pecutan graviti. Okey. Ni ada video yang menarik ni. Tak tahulah kamu pernah tengok ke tak. Ya. Okay, boleh nampak video ni? Boleh. Okay. Boleh. Kita tengok video ni. Menarik This video is ni. NASA's Space Power Facility near Cleveland, Ohio, and it is the world's biggest vacuum chamber. Ni chamber ruang space, vacuum yang and paling besar di does dunia. that by pumping out the 30 tons of air in this chamber until there are about 2 grams left. And it's kind of got an eccentric construction, which is part of its history. It was built in the 1960s as a nuclear test facility to test nuclear propulsion systems. And Daripada bernafas dalam tu kalau tak ada udara. Sekarang ni dia masih ada udara. Okey, ruang ni masih lagi ada udara. Nanti dia akan tutup semua pintu apa semua tingkap semua dia tutup dan dia sedut udara tu. Kat sini dia masih lagi ada udara. Time ni dia ada udara lagi sebab dia buka semua. Aluminium is not the best thing, the strongest material to build a vacuum chamber out of. So they built out a concrete skin, which is part radiation shielded and part an external pressure vessel, so that this thing can take the force that's present on the outside when it's pumped out to the conditions of outer space. Ni dia nak test bola bowling Galileo's experiment was dengan simple. bulu lepas. He took a heavy object and a light one and dropped them at the same time to see which fell fastest. Oh. Ya. Nanti habis pula. Okey, nampak? Time ni waktu ada udara. Okey, waktu dia jatuhkan ni ada In this udara. case, the feathers fell to the ground at a slower rate than the bowling ball because of air resistance. So, in order to see the true nature of gravity, we have to remove the air. It takes 3 hours to pump out the 800,000 cubic feet of air from the chamber. Ni dia dah tutup semua, dia But nak once sedut it's keluar udara. complete, there's a near perfect Oleh vacuum masa 3 inside. jam untuk sedut keluar sinar udara. Manual 10% open. Station 1, go for drop. PCB 30-1, pressure set point at 240 psi. We are go for drop. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Cameras on. 2, 1. Release. Okey, ni waktu dah tak ada udara ni, dia jatuh.
Dia jatuh pada waktu yang sama. Tengok. They came down exactly the same. Exactly. Exactly the same. Feathers don't move, nothing. Look at that. That's just brilliant. Isaac Newton would say that the ball and the feather fall because there's a force pulling them down, gravity. But Einstein imagined the scene very differently. The happiest thought of his life was this. The reason the bowling ball and the feather fall together is because they're not falling. They're standing still. There is no force acting on them at all. He reasoned that if you couldn't see the background, there'd be no way of knowing that the ball and the feathers were being accelerated towards the earth. So he concluded they weren't. Okey. Jadi kamu nampak apa yang cikgu ceritakan tadi? Boleh Boleh. Dia faham Maknanya sekarang objek itu jatuh, bila katakan jatuh bebas, dia mesti tak ada rintangan udara. Dia mesti dijatuh disebabkan oleh tarikan graviti semata-mata saja. Okey. Jadi itu apa yang kita nak ceritakan. Dia dah buktikan bahawa suatu objek walaupun dia berat, satu ringan satu berat, dia masih lagi jatuh pada masa yang sama jika tiada rintangan udara. Okey. Itu benda yang sangat menarik lah. Kalau kamu tak search, tak Google, memang tak jumpa. Okey, menentukan nilai pecutan graviti. Ni aktiviti yang biasa kita akan buat dekat makmal untuk menentukan pecutan graviti. Okey. Jadi macam mana kita boleh tahu bahawa pecutan graviti adalah 9.87 meter per saat? Kita boleh kira pecutan tu disebabkan oleh eksperimen yang kita lakukan tadi, yang diorang lakukan tadi tu. Okey. Jadi dia boleh kira berapakah laju bola tu bergerak. Okey. Daripada atas nak jatuh ke bawah, dia boleh kira. Okey, ni memecut dalam berapa pecutan. Okey, jadi kita boleh kira berapakah pecutan graviti. Okey, jadi ni eksperimen ni kita boleh buat dekat makmal. Okey, eksperimen ni kita boleh buat kat makmal, tapi sebabkan ni kan kita tak boleh buat lah. Tapi kita boleh kira pecutan graviti. Kalau kita buat dekat makmal, kemungkinan kita akan dapat berlainan sikit nilai dia. Tak dapat tepat 9.87 meter per saat. Kita akan dapat mungkin lari sikit lah. Okey, sebabkan ada rintangan udara. Kalau betul-betul tepat, buat macam yang dia orang buat tadi. Itu memang tepat kiraan dia. Okey, ni kita buat perbincangan terus lah. Okey, apakah jenis pergerakan objek jika ia jatuh di bawah tarikan graviti? Ni kita panggil sebagai... Okey, apa ni? Ada orang ni. Ya, ya. Apakah jenis gerakan objek jika ia jatuh di bawah tarikan graviti? Semata-mata. Jatuh apa? Cikgu dah cerita tadi lah. Jatuh bebas. Jatuh bebas. Jatuh bebas. Okey. Tunjukkan bagaimana anda mengira G daripada pita detik. Ni cikgu tak nak tunjuk lah. Kita gunakan formula G sama dengan V tolak U per T. Okey, formula G ni sebenarnya dia formula sama dengan pecutan. Cuma dia ubah simbol saja. Kalau kamu tahu pecutan, okey, pecutan A. Pecutan biasanya kita guna simbol A kan? Sama dengan hal laju akhir tolak hal laju awal bahagi dengan T. Tapi disebabkan pecutan ni, kalau pecutan yang biasa, pecutan kita naik kereta, tapi pecutan yang disebabkan oleh tarikan graviti, maknanya daripada atas jatuh ke bawah. Bila suatu pergerakan daripada atas turun ke bawah, okey, itu kita akan guna G. Pecutan dia kita tukar jadi simbol G. Okey, sebab dia ada pengaruh tarikan graviti. Maknanya V tolak U per T. Masih lagi sama G
sama dengan V tolak U per T. Laju akhir tolak laju awal bagi masa. Okey. Okey, bandingkan nilai pecutan disebabkan oleh graviti daripada aktiviti yang nilai yang sebenarnya berikan alasan yang munasabah bagi perbezaan antara dua nilai tersebut. Okey, G respon lebih rendah. G terdapat rintangan udara dan geseran antara pita detik dan jangka masa. Okey. Jadi kenapa bila kamu buat eksperimen mesti kamu akan dapat nilai yang berbeza. Okey, mesti dapat nilai yang berbeza dengan apa yang teori kata. Teori kata nilai tarikan graviti, pecutan graviti mestilah 9.87 meter per saat. Itu teori kata. Bila kamu buat eksperimen, bila kamu buat sendiri eksperimen, kamu akan dapat nilai contohnya 10.8785. Okey. Jadi, bila kamu buat eksperimen, kamu akan dapat nilai yang berbeza. Contohnya 10.85. Okey. Ini adalah disebabkan, berbeza ni sebabkan apa? Disebabkan oleh G dari eksperimen lebih rendah. Okey. Nilai G dia lebih rendah. Oh, contoh dia kata nilai G dia lebih rendah. Contoh kita buat 8.85. Okey, 8.5. Okey. Disebabkan oleh terdapatnya rintangan udara. Okey, disebabkan oleh terdapatnya rintangan udara. Jadi, bila ada rintangan udara, pecutan dia pun semakin perlahan. Okey. Dan geseran antara pita detik dan jangka masa detik. Okey. Ni nantilah cikgu cerita kenapa benda tu. Nanti kita buat sendiri eksperimen tu. Dah buka nanti. Okey. Jadi ni knowledge untuk kamu jugalah. Okey, nilai G berubah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nilai G di khatulistiwa ialah 9.78 meter per saat. Manakala nilai G di kutub bumi ialah 9.83 meter per saat. Mengapa? Okey. Jadi, nilai G nilai G ni dia kata maknanya pecutan graviti berbeza dekat kutub, contohnya kutub utara dengan di khatulistiwa. Khatulistiwa ni Malaysia lah. Okey, nilai G dia berbeza. Contohnya G dekat khatulistiwa dekat Malaysia adalah 9.79. Dekat kutub utara 9.83. Maknanya dekat kutub utara pecutan graviti dia lebih laju berbanding dengan pecutan graviti di khatulistiwa. Ini disebabkan oleh apa? Okey, dia adalah disebabkan oleh bentuk bumi. Okey, hal ini kerana bumi sebenarnya bukan berbentuk sfera yang sempurna. Okey, dia berbentuk bujur macam telur sikit. Okey, benda ni sebenarnya ada kalau kamu pernah baca tafsir Al-Quran, dan Al-Quran pun ada kata bahawa bentuk bumi ni sebenarnya dia seperti telur. Maknanya dia bukan betul-betulnya bulat sfera betul kan. Dia membujur sikit. Okey. Dia membujur sikit. Macam bujur telur. Okey. Telur unta katanya. Okey. Telur burung unta. Telur unta. Burung unta. Okey. Jadi, kalau kamu tengok kat sini, jarak daripada pusat bumi pergi ke kutub utara, jarak dia hanya 6350 km. Okey. Jarak bumi, jarak daripada pusat pergi ke khatulistiwa di Malaysia lah contohnya adalah 6372. Jadi jarak yang ni, jarak nak pergi ke khatulistiwa lebih jauh daripada jarak nak pergi ke kutub utara, iaitu 6350. Okey, jadi itulah menyebabkan adanya perbezaan kekuatan tarikan graviti. Okey, tarikan graviti dekat kutub utara ataupun kutub selatan lebih kuat berbanding di kawasan khatulistiwa. Kawasan khatulistiwa ni kalau kamu belajar geografi di Malaysia lah. Malaysia ni adalah kawasan khatulistiwa. Okey. Boleh faham tak yang ni? Okey. Faham. Kita tamatkan sikit lagi masa. Okey. Sebab tadi pun masa lambat kan. Jadi kita lambatkan sikit lah. Okey. Ni latihan je. Okey, latihan nantilah. Okey. Jadi, ni nota ni kamu tulis ya.
Ni penting ni untuk jawab Okey. aktiviti. Okey, ataupun kamu print screen, nanti baru kamu tulis dalam buku kamu. Okey. Jadi untuk kelas hari ni sampai situ sajalah. Okey, cikgu harap kamu boleh faham berkaitan dengan jatuh bebas dan pecutan graviti. Okey, itu yang paling penting kamu kena tahu untuk pelajaran hari inilah. Okey, boleh tak? Boleh. Okey, boleh. Jadi